Semarakkan budaya kita, kemahiran mendengar dan bertutur. Apa maksud mendengar, apa maksud bertutur? Ingat tak cikgu cakap hari tu dalam kelas? Apa maksud mendengar dan apa maksud bertutur? Kalau dah dia diontek, kamu tak nak tahu. Boleh tak bagi tahu cikgu? Malam kau biasa lah. Video call kau biasa. Ya. Kau ke mana tu? Bertutur dengan guna mulut, mendengar guna telinga. Bermaksud kat sini, kamu perlu dengar apa yang cikgu baca, apa yang cikgu cakap ataupun apa yang cikgu tanya. Betul tak? Bertutur, kamu perlu bertutur ketika cikgu tanya soalan. Faham tak? Maksudnya kamu faham, dengar bermaksud faham apa yang cikgu ajukan soalan. Dan kamu bertutur bermaksud kamu memberi jawapan berdasarkan apa yang ditanyakan oleh cikgu. Baiklah, seperti yang kamu lihat muka surat 66. Okey, kita teruskan ya. Okey, kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, mendengar dan memberikan respon. Ya, maksudnya kamu dengar dan beri respon semasa kita berkomunikasi dan dalam situasi formal dan tidak formal. Okey, sekarang ni sebenarnya situasi kita formal ke tidak formal? Tidak formal. Tidak formal kan, kita belajar secara santai-santai saja kan. Okey, kita menggunakan platform Google Meet ya secara dalam talian. Okey, baiklah. Standard pembelajaran, anda murid mendengar dan mengecam sebutan. Mengecam sebutan tu maksudnya kena pasti cikgu cakap apa. Dan cikgu suruh kamu sebut semula apa yang cikgu sebutkan. Faham ya? Cam. Cam apa perkataan cikgu sebut dan kamu sebut semula, ulang semula sama ada kamu faham ataupun kamu dengar apa yang cikgu cakap ataupun cikgu sebut. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini, anda dapat melengkapkan dialog berdasarkan perbualan dialog sebelum ni. Maksudnya kamu nampak kan dalam buku ada situasi kan? Nanti cikgu akan minta kamu lengkapkan dialog berdasarkan apa yang telah kita baca. Okey, keakhiran kejayaan, nak tahu kamu boleh berjaya ke tak hari ni? Mengujarkan semula sesuatu perkara yang disebut. Apa maksud mengujarkan tu? Maksudnya cakap semula. Faham ya? Mengujar tu sebut mengujarkan. Sebut. Mengujarkan semula. Maksudnya sebut semula apa yang disebut oleh cikgu ataupun kawan-kawan kamu yang lain. Faham ya? Baiklah. Buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 66. Okey, nampak betul pastikan muka surat yang betul dan buku yang betul. Unit yang baru, unit 10. Okey, seperti yang kamu lihat, kita ada dua situasi. Ada situasi pertama dan kita ada situasi kedua. Dapat kan? Okey, baiklah kita tengok dahulu situasi pertama. Okey, kamu tengok rasanya situasi pertama ni dekat mana ni? Dekat mana ni? Situasi yang pertama ni dekat mana kalau tengok buku teks? Siapa tu? Ini siapa? Ini siapa? Dengan ibunya. Ni siapa yang perempuan ni siapa? Adik Hadif. Adik Hadif. Jadi mereka ni kat mana? Dekat. Dia dekat. Dah balik dah wangi tu. Meja makan. Dekat meja makan, dekat rumah, betul tak? Kita anggap mereka ni sedang berada di rumah, di ruang makan. Okey, baiklah tajuk kita pada hari ini, salam diberikan, tetamu dihormati. Apa maksud dia tu? Tetamu tu, apa maksud tetamu ya? Boleh bagi tahu cikgu? Siapa tetamu tu? Tetamu adalah yang orang datang. Tetamu adalah orang yang datang ke mana? Ke rumah kita. Ke rumah kita. Pandai. Faham ya? Selalunya tetamu tu seperti siapa? Siapa yang datang rumah kita? Siapa yang selalu datang rumah Wangi? Kalau datang rumah saya adalah opa saya, atuk saya dengan sepupu saya. Betul. Selalunya ahli keluarga kita, saudara mara kita. Betul tak? Mereka itu adalah tetamu kita. Pandai Wangi. Okey, mana si Cahaya dah tak nampak kamera dah.
Okay, tak apa, mungkin cikgu yang tak nampak atau mungkin tak talian internet. Baiklah, kita tengok Ibu Haziq berpesan kepada anak-anaknya tentang adab melayan tetamu. Tahu tak kita nak layan tetamu ni ada adab. Faham tak? Tahu apa itu adab? Eva, apa itu adab, Eva? Adab melayan tetamu. Cikgu tanya Eva dulu. Apa maksud adab tu, Eva? Adab. Adab dengan tetamu. Apa maksud adab tu? Siapa boleh tahu? Okey, kita tolong Eva. Apa maksud adab tu? Cahaya, adab tu apa? Adab tu. Adab. Lalu cakap, tak ada adab lah kamu ni. Maksudnya adab tu adalah, apa dia? Apa dia? Tidak sopan. Tidak pandai. Maksudnya adab tu adalah cara-cara kita, kan? Cara-cara kita berada ataupun ketika melayani ataupun berhadapan dengan tetamu. Faham ya adab? Macam sekarang lah kita belajar. Kamu sekarang ni ada adab ke tak ada dengan cikgu? Tak ada. Ada. Macam mana adab kamu dengan cikgu sekarang ni? Belajar. Belajar. Dengar apa yang cikgu cakap. Betul tak? Jawab apa yang cikgu tanya. Jadi itu maksudnya adab. Maksudnya beradab ketika berada dengan orang yang lebih tua. Okey, Assalamualaikum Iman. Iman boleh ambil attendance dekat ruangan chat. Okey, selamat datang. Okay, kita baru je mula ya Iman. Iman muka surat 66, kita baru sahaja mula ya. Baiklah, kita tengok dekat sini. Okay, Ibu Haziq berpesan kepada anak-anaknya tentang adab melayan tetamu. Adab tu maksudnya apa yang kita perlu buat ataupun tindakan kita ketika berhadapan dengan tetamu yang datang ke rumah kita. Okey, siapa yang tak bercakap sila tutup mic dulu ya supaya kita tidak mengganggu audio ataupun bunyi dengan kawan-kawan yang lain. Okey, kita teruskan. Okey, Ibu berpesan kepada kamu. Ibu ingin berpesan. Ini siapa? Ibu Haziq, betul tak? Okey, Ibu Haziq, cuba siapa boleh baca ni? Siapa boleh baca? Ibu ingin berpesan. Saya. Okey, silakan Wangi. Ibu ingin berpesan kepada kamu tentang adab melayan tetamu. Ibu kamu ada tak bagi tahu apa antara adabnya selalu dekat rumah bila orang datang? Ada. Ataupun apa tu? Apa Wangi? Ibu selalu cakap macam mana? Entah, lupa cakap. Saza, apa selalu ibu cakap kalau orang datang rumah? Kalau cikgu sebagai seorang ibu, cikgu akan cakap dekat anak-anak cikgu. Jangan nakal-nakalkan opah datang, jangan mengada-ngada. Betul tak? Betul tak kan? Jangan main-main ni, jangan sipah-sipah rumah. Betul tak? Kan? Kita ni kadang-kadang adik-adik pernah tengok tak adik-adik kita kan kalau orang datang rumah dia buat macam mana? Time tu lah dia nak menjerit, time tu lah dia nak sipahkan barang. Betul tak? Dan time tu lah juga dia kata dia suka main-main. Dia kata orang tu kita kena jagalah situasi kita. Kita kena jaga perangai. Betul tak? Betul tak? Mak kamu selalu cakap jaga perangai kamu. Kalau orang ni kawan ibu nak datang ni jangan jerit-jerit, jangan lompat-lompat, jangan mengada-ngada, nangis-nangis. Betul tak ibu kamu cakap macam tu? Pernah. Kan betul. Itu kalau cikgu. Sebab anak cikgu kecil-kecil lagi. Jadi dari kecil kita perlu macam kita walaupun kita bukan ibu bapa kan, kamu perlu nasihat juga adik-adik kamu. Betul tak kan? Jangan orang kata menjerit-jerit. Kita selalu tengok kan. Kalau kita tengok orang menjerit-jerit kita pun tak suka Baiklah, kita tengok apa agaknya pesan ibu Haziq kepada anak-anaknya. Okey, boleh ya kita tengok. Okey, apakah adabnya ibu? Tanya Haziq. Kan? Baiklah kita tengok apa agaknya nasihat ibu Haziq. Okey, kita mestilah apa ni? Kita mestilah menyambut kedatangan tetamu dengan apa? Pertama? Senyuman. Dengan apa ni? Cuba senyum sikit. Cikgu nak tengok semua orang senyum hari ni. Dah mandi ke belum ni? Dah. Saya dah. Baik ngaku. Siapa belum mandi angkat tangan? Wah, tengok Iman. Itu biasa. Itu yang seronok kalau kita belajar online ni tak payah mandi-mandi awal-awal. Betul tak Iman? Kan cikgu kan tahu pun kalau kita mengaku barulah kamu tahu. Itu dia kita ada Faik kan? Assalamualaikum Faik. Selamat datang. Okey, kepada yang baru masuk boleh tengok kan ya attendance ada dekat ruangan chat. Okey. Ni yang seronok ya.
Jadi kita mestilah menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman. Kita senyum, betul tak? Orang datang, wah ada orang datang. Betul tak? Seronok. Macam cikgu pun kalau naknya, kalau kita COVID-19 ni. Tapi COVID-19 ni kalau orang datang, cikgu bukannya dia senyum tapi hati rasa apa? Rasa apa? Kalau orang waktu COVID-19 ni orang datang rumah. Orang yang kita, orang dari jauh, kalau opah kita lain lah kan. Oh sedih kan. Pertama, kenapa sedih? Sebab tak boleh balik kampung. Tempat tak boleh balik kampung. Ni kalau Betul cikgu, betul. kan betul cikgu pun dah lama tak balik kampung rumah mak mertua cikgu. Okey baiklah. Kita bila waktu orang datang kita senyum, kita seronok. Tapi bila COVID-19 ni kita kalau boleh kita elakkan orang datang berkunjung ke rumah kita, betul tak? Sebab kita tak tahu kan apa yang orang luar bawa. Betul ya? Cuma kalau nak tu kita perlu pakai mask. Kalau ada tetamu yang datang ke rumah kita perlu pakai mask, gunakan pastikan jarak. Okey, senyuman lagi apa? Dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Apa maksud menjamu tetamu mengikut kemampuan? Siapa boleh beritahu cikgu? Faik, apa maksud? Ni tetamu ya Faik. Sekarang ni kita cakap pasal tetamu yang datang rumah kita. Apa maksud menjamu tetamu mengikut kemampuan? Apa maksudnya tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa bantu cikgu? Memberi dia makan. Siapa dia tu? Siapa? Dia tu siapa? Kena tulis betul-betul. Wangi apa? Cahaya. Dia tu siapa? Tetamu pandai, okey. Memberi tetamu makan. Maksudnya mengikut kemampuan kita tu, kita jangan malu kan. Kalau cikgu selalu tengok mak cikgu kan, apa yang ada dekat rumah semua dijamunya. Walaupun hanya biskut kering, betul tak kan? Ada air teh dengan biskut kering. Maksudnya kita berilah tetamu kita makan. Kalau tak ada makanan pun kita jangan susah hati. Apa yang ada, cuma kita cakap macam mana? Minta maaf lah, ini yang ada je. Betul tak? Pernah tak mak kamu kata macam tu? Kan? Orang datang kat rumah, minta maaf lah, ada roti je kat rumah saya ni. Kan? Betul tak? Pernah tak? Ada air je kan? Jadi maksudnya kita menjamu tetamu yang datang ke rumah kita dengan apa yang kita ada saja kan? Cuma kita nak cakap macam kadang-kadang segan kan? Alamak tak ada apa, macam rumah cikgu tak ada apa kat rumah cikgu ni kan? Coklat banyak lah, takkan cikgu nak bagi coklat? Tak ada masalah. Kalau rasa kita letak coklat, cakaplah coklat aja yang ada ni jemput makan dia. Rasanya tetamu ni lagi seronok ada coklat, betul tak? Siapa suka coklat kat sini? Betul Faik, cikgu pun suka coklat kan. Jadi lagilah seronok kan makan coklat. Jadi apa aja yang ada kat rumah jangan kita malu. Kita jamu sahaja tetamu kita dengan apa yang kita ada saja. Tapi kita perlu berbahasa lah. Minta maaf ya, jemput minum. Ini je lah yang ada kan. Jom kita minum sama. Betul kan? Mak kamu selalu buat macam tu. Betul tak Faik? Oh sedap kamu kan cahaya memanglah sedap kan coklat kan. Okey seterusnya kita tengok. Selain itu sebut baca. Siapa nak baca? Itu kita juga Saya. Perlu. Okey Wangi dah baca. Terusnya siapa nak baca ni? Okey Iman baca tengok. Iman bagus. Dia nak baca dia angkat tangan. Dia kena angkat tangan lepas tu. Okey baca terus yang Iman. Selain itu, kita juga perlu menjaga percakapan ketika di hadapan tetamu. Okey. Iman, boleh tak bagi tahu cikgu menjaga percakapan yang macam mana tu? Sopan santun. Dia sopan santun. Macam mana sopan santun tu? Boleh tak bagi tahu cikgu macam mana? Cakap lemah lembut. Lemah lembut macam mana tu? Selamat datang. Selamat datang. Satu barang RM5. Maksudnya macam ni, kalau dengan orang tua, orang yang lebih dewasa dengan kita cakap dengan bahasa, kita bahasakan opah, datuk, ni kalau kita tak tahu, pakcik, makcik, betul tak? Menjaga, ya betul. Cahaya, jangan cakap kasar. Jangan cakap, oi. Jangan duduk tempat saya tu. Oi, jangan. Kan? Tak baik kan? Jadi percakapan ketika berhadapan dengan tetamu, satu, kita panggil dia dengan gelaran yang sesuai. Kita gunakan intonasi suara kita yang perlahan lah kan? Jangan tu jerit-jerit. Okay? Jadi apa yang orang kata bersopan santun, hormat. Kan? Pandai. Bagus. Seterusnya, siapa boleh baca ni? Faik.
Faik baca ni. Apa ni Faik? Betul-betul. Betul. Faik apa tu? Menghantar tetamu. Baca Faik. Hantar tetamu pulang ke pintu pagar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Okey, mereka. Faik dah bagi lebih. Okey, pertama tadi kita bercakap baik di hadapan tetamu. Kedua, menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar. Pernah tak buat macam tu? Selalunya kita nak balik kan dari pintu rumah. Okey, kami balik dulu ya. Pun bangun. Bila bangun berdiri. Belum terus balik lagi, betul tak? Dari berdiri pergi pintu rumah. Belum balik lagi, betul tak? Dari pintu rumah pergi pintu pagar. Tak balik lagi, betul tak? Dari pintu pagar rumah sampailah pintu kereta. Tak balik lagi, betul tak? Kita janganlah kata nak balik, lekaslah balik. Jangan macam tu ya. Maksudnya kita tetamu ni bukannya datang selalu dekat rumah kita, betul tak? Lainlah, boleh ada juga yang tetamu yang datang selalu, tapi bila yang jarang-jarang datang ke rumah tu, walaupun selalu ataupun jarang, kita perlu juga menjaga adab kita dengan tetamu. Okey, jangan tiba saya nak balik, kamu kata okey pergilah balik, bye. Pernah ke buat macam tu? Pernah tak buat macam tu? Baik mengaku. Siapa pernah buat macam ni? Opah nak balik, atuk nak balik kamu, tak pergi tunjuk dia. Pergi je, okey bye-bye opah. Kamu pun sibuk main dengan handphone. Pernah tak? Siapa pernah buat macam ni? Pernah kan. Jadi sekarang ni bila tahu adab tu, ikut sekali mak ayah kamu pergi ke pintu pagar. Bukan kasar tau, dia tak, adab tu kita tak, dia tidak kasar, tapi orang kata adab nak dengan tetamu tu kita, dia datang rumah kita, kita pun mengalu-alukan, dia nak pergi pun kita macam tak nak melepaskan dia pergilah, dia balik kan macam seronok kan. Jadi kita hantar dia pulang, okey? Pulang ke pintu pagar. Okey, seterusnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Terima kasih ya datang. Lagi apa? Macam mana nak bagi tahu mengucapkan terima kasih? Terima kasih ya datanglah lagi. Betul tak? Pernah tak cakap macam tu? Pernah kan Eva? Okay, terima kasihlah sudi datang ke rumah saya kan. Lepas tu tak jamu pun, tak makan pun biasa-biasa. Betul tak? Pernah tak cakap macam tu? Kalau cikgu pernah buat macam tu, minta maaf lah ya. Makan biskut kering aja kan selalu kan. Kan jadi kita berbahasa. Ya betul, berbahasa. Okey. Baca semula, siapa boleh baca semula? Syazah, cikgu nak bacakan. Selain itu kita perlu kita juga perlu menjaga percakapan ketika di hadapan tetamu, menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Okey, ada berapa ni adab dengan tetamu ni? Dekat sini saja ada berapa? Ada bercakap, kan, menjaga percakapan, menghantar dan mengucapkan terima kasih. Mula-mula tadi ada berapa? Ada 2 kan? Betul tak? Mula-mula tadi ada 2. Kita tengok yang pertama tadi, kita tengok sebelum tu, kita mestilah menyambut tetamu dengan senyuman dan menjamu dengan mengikut kemampuan. Itu dah 2. Betul tak? Adab dengan tetamu, senyuman, menjamu tetamu mengikut kemampuan. Seterusnya menjaga percakapan. Keempat, menghantar pulang ke pintu pagar dan seterusnya mengucapkan terima kasih. Ada 5 adab ketika berada dengan tetamu. Boleh tak? Ada berapa kelas? Ada 5. Okey, siapa boleh nyatakan tadi? Senyum, betul tak? Senyum, menjamu ataupun beri tetamu kita makan. Apa yang adalah menjamu menjamu tetamu kita. Jangan kata beri makan, menjamu tetamu kita dengan apa yang ada. Sama ada kalau makanan kita berjamulah makanan. Kalau ada jamu macam kadang-kadang tetamu yang datang ada anak-anak juga kan. Pergi mainlah, pergi main PS2 tu, main game. Pernah tak macam tu? Itu juga menjamu juga kan. Menjamu ke anak-anak kan. Ni mak ayah nak sembang, anak-anak nak main. Okay, pergi bawa kawan-kawan tu pergi main dekat luar sini. Main. Pernah tak macam tu? Kan? Ada kan? Itu pun menjamu juga. Tak ada masalah apa yang kita ada. Baiklah. Cuba baca ni. Siapa baca ni? Faik, cuba baca Faik. Dialog kat adik tu. Memberitahu, menerima dan melayani
tetamu dalam yang mulia. Pandai. Cikgu ada memberi dan cikgu ada memberitahu. Menerima, melayan tetamu ialah amalan yang mulia. Amalan yang mulia, apa maksud amalan yang mulia tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud amalan mulia tu? Amalan baik. Faham ya? Mulia tu sama dengan ataupun sinonim dengan perkataan baik. Ya, apa Iman? Amalan baik. Amalan baik itu amalan yang mulia sama dengan kita boleh katakan amalan mulia itu ialah amalan yang baik-baik. Faham tak kan? Okey, mulia sama dengan baik. Faham ya? Jadi betul kan? Bukan saja cikgu, ibu bapa kamu pun ada bagi tahu kan. Sila ya buat ya benda yang baik-baik ya. Okey, kita teruskan. Okey, baiklah. Ini adalah situasi pertama. Ibu Haziq dan adik Haziq sedang berbual-bual tentang adab. Adab ketika menerima tetamu. Baiklah, kita terus kepada situasi kedua. Baiklah, boleh tak kamu nyatakan situasi kedua ni dekat mana? Cuba tengok dalam gambar dekat buku. Situasi kedua ni dekat mana? Dekat buku. Dalam buku kita tengok situasi kedua tu dekat mana? Sekolah. Kat sekolah. Antara siapa tu? Perbualan dengan siapa tu? Siapa dengan siapa? Adik dengan cikgunya. Situasi kedua. Okey, cuba baca. Siapa nak baca? Ifa. Boleh Ifa baca? Saya. Mana Ifa? Sungguh bila tentang pada Cikgu tersangkukan. ibu selalu berpesan supaya Apa cikgu dengar? Cikgu dengar. Ibu selalu berpesan. Okey, mungkin kita tak dengar, mungkin ada talian internet Ifa ya. Okey, seronok sungguh tajuk hormatilah tetamu pada hari ini cikgu. Ibu selalu berpesan supaya hormat akan tetamu yang datang ke rumah. Okey, baiklah. Cuba sekarang ni cikgu Haziq tanya apa? Apakah pesanan itu Haziq? Boleh tak bagi tahu cikgu apa pesanan dia? Saya. Okey, Iman. Ibu berpesan supaya apa dia Iman? Ada berapa pesanan Ibu Haziq? Kita mestilah menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Okey, itu ada dua. Betul tak? Ada dua. Menyambut tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu dengan mengikut kemampuan kita. Okey, dapat dari mana tu Wangi? Wangi tengok dekat mana? Buku. Buku. Jadi nampak tak kat sini? Kalau ada soalan, jawapannya ada dekat mana? Buku. Buku. Faham tak? Jadi kamu perlu jawab soalan berdasarkan bahan rangsangan. Bahan rangsangan tu adalah buku lah. Betul-betul lah. Jadi pertama kita tengok ibu berpesan supaya menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Ada lagi tak pesan ibu? Apa lagi pesan ibu? Ada. Apa dia? Selain itu, kita juga perlu menjaga percakapan ketika di hadapan yang ingin pulang ke pintu pagar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Okey, ada berapa lagi? Ada? Tadi ni kat sini dua, betul tak? Nanti ada lagi? Ada tiga. Tiga. Okey, kita dengar. Iman, cuba baca Iman. selain itu kita juga tetamu menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Okey, baiklah. Selain itu, lain kali kamu kena baca dengan intonasi bercakap. Kan kita bercakap kan? Jadi selain itu, kita perlu juga menjaga percakapan ketika berada di hadapan tetamu. Ini nombor berapa? Nombor 3. Menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Ada berapa pesanan Ibu Haziq? 5. Ada 5 pesanan Ibu Haziq. Dapat tak kat sini? Boleh nampak tak? Jawapan ada dekat mana? Buku. Okey, kalau cikgu tanya, dan cikgu tanya dalam peperiksaan boleh jawab tak?
Boleh? Boleh. Jadi kalau dalam peperiksaan, jawapan yang boleh kamu boleh dapatkan jawapan dalam petikan. Faham ya? Petikan pada soalan pertama berada di mana? Di perenggan nombor 1. Kalau kita ada perenggan tau. Kan ini kita berdialog. Ini adalah bentuk pembacaan bentuk dialog. Dialog tu maksudnya apa? Faham? Dialog bermaksud perbualan. Apa maksud dialog kelas? Pandai Saza, perbualan. Faham ya? Okey, kita tengok seterusnya. Haziq, mengapakah kita perlu menghormati tetamu? Kat sini ada tak dalam buku? Ada tak jawapan dalam buku? Okey, kita tanya. Cahaya. Cahaya, mengapakah kita perlu menghormati tetamu? Cikgu tanya Cahaya dulu. Okay, kita dengar pendapat Cahaya. Kenapa Cahaya? Kenapa saya ni perlu hormat awak yang datang kat rumah saya ni? Kenapa Cahaya? Ini pendapat tidak ada dalam buku. Bagi pendapat kamu, kenapa? Siapa boleh bantu cikgu sekarang ni? Okey, Iman. Cikgu tanya Iman. Cikgu datang ke rumah Iman, betul tak? Kan? Jadi kenapa Iman perlu hormat dekat cikgu yang datang ni? Sebab apa perlu hormat? Membuat amalan baik. Satu sebab ia amalan baik. Mengapa kita perlu hormat? Lagi apa? Faik, boleh tanya. Cikgu nak tanya pendapat Faik ni. Faik, kenapa kita perlu hormat tetamu yang datang? Selalu ianya yang datang dekat rumah kita tu siapa? Sepupu, saudara, atuk nenek, kawan-kawan. Macam-macam lah. Jadi kenapa? Kalau nenek dengan saudara, kenapa kita perlu hormat dia? Tetamu yang datang ni, mereka adalah tetamu kan. Kenapa kita perlu hormat mereka? Sebab. Iman, kenapa? Mengeratkan silaturahim. Semua yang kamu beri tadi adalah betul sebab ini adalah pendapat kamu. Pertama, yang datang itu adalah datuk, nenek, pakcik saudara, betul tak? Kawan kita kan. Tadi Cahaya cakap untuk mengeratkan hubungan silaturahim, betul tak? Kalau kita jaga adab, jadi hubungan tu jadi lebih baik, betul tak? Okey, nak tahu tak apa jawapan dia? Jom kita tengok apa jawapan yang diberikan oleh Haziq. Okey, kita perlu menghormati tetamu. Kenapa? Kerana mereka ialah saudara mara atau sahabat handai yang berkunjung ke rumah kita. Nampak tak? Betul tak jawapan kamu tadi? Betul. Jadi kamu kena beri ataupun jawab menggunakan ayat yang lengkap. Kamu perlu nyatakan kita perlu menghormati tetamu kerana mereka ialah saudara mara. Saudara mara tu kan pakcik saudara, makcik saudara, kakak saudara. Kita lengkapkan dia sebagai saudara mara. Kalau kawan atau sahabat handai yang berkunjung ke rumah kita. Betul tak? Orang yang datang ke rumah kita tu kita kenal ke tak kenal? Kenal. Kenal. Kamu bayangkan kalau kamu orang yang kenal datang ke rumah kamu dan kamu tak layan, apa perasaan orang tu? Sedih lagi? Tak seronok. Tak seronok lagi? Rasa tidak dihargai. Pernah tak dengar rasa tidak dihargai? Kan, datanglah rumah Cikgu Lina, Cikgu Fatlina, tiba-tiba Cikgu Fatlina tak layan. Kamu rasa apa? Sedih. Sedihnya, dah lah saya murid Cikgu Fatlina, dia buat tak tahu je kat sana. Rasa tidak dihargai. Faham tak ni? Okey, satu. Ada berapa cikgu nak tanya? Ada berapa tadi soalan ibu adab nasihat Ibu Haziq? 5. Ada 5. Okey. Antaranya apa? Antaranya adalah menyambut kedatangan tetamu dan senyuman pada tetamu dan mengikut kemampuan di kita. Selain itu menjaga percakapan kita, menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar
Yang akan mengucap terima kasih atas kehadiran mereka. Pandai. Pertama, kita perlu senyum semasa tetamu datang, menjamu mengikut kemampuan kita. Okey, ketiga tadi apa tadi? Menjaga percakapan kita, iaitu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Keempat, menghantar tetamu kita pulang hingga ke pagar. Dan kelima, kita perlu mengucapkan terima kasih. Ada lima adab ketika tetamu ataupun ketika kita berhadapan dengan tetamu. Boleh faham tak? Baiklah, kita tengok kenapa kita perlu menghormati tetamu yang datang. Tetamu yang datang ke rumah kita itu kebiasaannya adalah orang yang kita kenal. Betul tak? Seperti Yang orang tak kenal sudah. jangan, kalau orang yang tak kenal tu bukan tetamu. Faham ya? Maksudnya orang yang kita tak kenal itu bukan tetamu. Tetamu ni maksudnya orang yang kita tak kenal dan kita perlu jemput masuk sekiranya perlu. Faham ya? Maksudnya sekiranya perlu, kalau Wangi duduk rumah kan seorang-seorang, ada orang pakcik, ada orang saudara datang, kita maksudnya kat sini untuk melindungi diri kita daripada sebarang perkara yang tidak ada ingini, kita boleh jemput masuk ataupun tidak jemput masuk. Tapi katalah mak kamu kata, Wangi duduk sekejap kat rumah ya, mak nak pergi kedai ni. Kalau orang datang jangan bagi masuk. Betul tak mak cakap macam tu? Benar. Okey, katakan ni Cikgu Fadlina datang. Mak Wangi tak ada. Cikgu Fadlina nak masuk. Wangi bagi masuk ke tidak? Bagi kot. Boleh bagi ke tak? Ingat tak pesan mak tadi? Oh, jangan. Walaupun kita kenal, seelok-eloknya kita kata tunggu mak balik kejap, saya duduk rumah ni seorang-seorang. Kecuali lah ramai-ramai atuk nenek tu kita bagilah masuk, tapi tiba orang tu orang muda, kamu kata tunggu mak kita nak menjaga keselamatan kita, betul tak? Kejap cikgu nak tutup. Okey. Orang yang kita kenal, walaupun kita kenal tetapi sekiranya kita berada seorang diri di rumah untuk menjaga keselamatan, kamu kata tunggu mak balik sekejap lagi. Duduk kat luar dululah, jangan bagi masuk ke dalam. Faham tak ni? Tetapi kalau atuk nenek bagilah masuk. Janganlah kira macam abang saudara, kakak saudara tu kamu kata tunggu mak kata tak bagi masuk kan. Kita duduk kat luar dulu. Boleh faham tak? Jangan masuk ke rumah. Faham tak ni? Kenapa? Kadang-kadang kita tak tahu. Orang tu nampak je, kenalan kita tu nampak je baik kan, tapi kita tidak tahu. Faham ya? Cuma ingat sahaja cakap ibu bapa. Mak kata jangan bagi orang masuk walaupun tetamu kita tu orang yang kita kenal. Tapi kalau dah biasa datang, bagilah masuk kan. Ni tiba-tiba Cikgu Fadlina tiba-tiba tak pernah datang, tiba-tiba dia datang. Kan? Mana tahu dia datang, dia nak pukul Wangi sebab tak buat kerja sekolah. Saya nak datang rumah Wangi hari ni sebab tak pernah buat kerja sekolah. Bagi Cikgu Fadlina masuk, dia rotan Wangi. Kan? Itu maksud cikgu. Tetamu ini selalunya orang yang kita kenal sangat-sangat. Jadi dia akan selalunya tetamu ni datang dalam situasi yang ramai lah. Betul tak kan? Kalau datang seorang-seorang tu tak pernah datang, tiba-tiba datang seorang-seorang. Kita pun kena berhati-hati. Baiklah, kita tengok ya. Jadi kamu dah tahu tadi 5 adab ketika kamu berhadapan dengan tetamu. Betul tak? Dan kamu perlu tahu juga kenapa perlu hormat, iaitu sebab orang yang hadir datang itu adalah tetamu kita dan juga sahabat handai kita. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Tugasan kamu pada hari ini senang saja. Salin soalan yang diberikan. Okey, baca soalan 1. Apakah pesanan Ibu Hasif? Okey, ada tak apa pesanan dia? Ibu ingin berpesan kepada kamu tentang adab melayani tetamu. Kita dengar Effa jawab. Kalau macam ni, soalan macam ni, apakah pesanan Ibu Haziq? Macam mana nak jawab? Kita perlu gugurkan kata tanya. Faham tak ni? Bila nak jawab? Okey, bila nak jawab, kamu perlu gugurkan kata tanya dahulu. Okey? Jadi kata tanya ni kamu jatuhkan dia dan kamu terus cakap pesanan Ibu Haziq apa?
Kita tengok yang tadi. Kita tengok yang tadi apa pesan dia. Ini jawab dia. Jawapan dia. Inilah dia. Jawapan dia. Pesan ibu berpesan supaya menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Selain itu, kita juga perlu menjaga. Oi, ya Allah. Macam gempa bumi dah wangi kat rumah dia tu. Okey, jadi kamu perlu nyatakan seperti yang kita bincangkan tadi. Nampak tak? Yang pertama jawapan dia, kamu jawab ibu berpesan supaya ataupun pesan ibu Haziq supaya menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Selain itu, kita juga perlu menjaga percakapan ketika berada di hadapan tetamu. Okey, ada tak ni dalam buku? Ada tak dalam buku ni semua? Ya. Ada kan? Jadi ini jawapan dia ya. Jawapan bagi soalan yang pertama. Apakah pesanan Ibu Haziq? Pesanan Ibu Haziq ialah menjaga apa? Menjaga pesanan apa? Menjaga senyuman kan? Senyum. Okey. Nombor 2. Mengapakah kita perlu menghormati tetamu yang datang ke rumah? Bila nak jawab, kamu perlu gugurkan kata tanya. Mengapakah ni perlu ada tak? Tak perlu kan? Jadi mengapakah ni tak perlu. Kita perlu menghormati tetamu yang datang ke rumah kita. Mana jawapan dia? Yang ini dia. Kita perlu menghormati tetamu kerana mereka ialah saudara mara atau sahabat anda yang berkunjung ke rumah kita. Dapat tak? Dapat. Jadi soalan dia, ini soalan dia. Nampak tak soalan ni? Jadi soalan tugasan kamu ada 2 sahaja. Soalan 1 dan soalan 2. Letak dalam. Ya 2 je. Okey, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kan nanti pengsan. Nanti lepas ni ada mata pelajaran lain lagi kan? Okey, baiklah. Dalam buku mana nak buat ni? Ini soalan pemahaman, betul tak? Pendek. Buku 1 ke buku 2? Buku pemahaman buku 1 ke buku 2? 2. Buku 2, pemahaman buku 2. Cikgu pun dah lupa dah buku, tapi tak kisah sebenarnya buku ni tak kisah. Janji kamu buat buku 1 ke buku 2. Okey? Buku 1 rasanya pemahaman kan? Buku tata bahasa kan? Buku 2 pemahaman. Buku tak kisahlah buku yang penting buku pendek. Okey, soalan dia ada 2 saja. Soalan 1, pesanan Ibu Haziq. Nombor 2, mengapakah kita perlu menghormati tetamu yang datang ke rumah? Jawapan ada tak tadi? Ada kan? Jawapan ada kan? Jadi sila buat dalam buku pendek, buku pemahaman. Tugasan buat hari dan tarikh. Macam biasa kita buat kan? Hari, tarikh. Tajuk dia apa kelas? Salam diberikan, tetamu dihormati. Itu tajuk dia. Jadi bila tajuk dia yang itu dan kamu tulis tugasan. Tajuk tugasan. Ya saya. Kalau saya lupa macam mana? Tak apa, cikgu akan bagi dekat WhatsApp. Ya macam cikgu buat tu kan. Jadi ini soalan dia, tugasan dia, cikgu akan bagi. Jadi kamu kena buat dalam buku pemahaman. Carikan jawapan. Jawapan ada kita dah bagi kan. Macam kamu seronok lah kan. Siapa masuk Google Meet dah boleh tahu jawapan dia dekat mana. Betul tak? Betul. Jadi kamu hanya perlu tulis sahaja jawapan dia. Okey, bagi yang tak mengikuti Google Meet, insyaAllah cikgu akan buat video. Video ni tak buat lagi tau. Jadi kamu lah sebab selalu cikgu tak sempat. Jadi sebab tu kita yang mana yang Google Meet boleh tahulah kan. Nak tengok video, boleh tengok video. Tak tengok pun tidak mengapa. Okey. Jadi ada 2 sahaja soalan. Jadi jawapan dia kamu dah tahu tadi. Betul tak? Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, boleh ya? Okey. Kepada murid ya, murid-murid yang masih belum tanda attendance, kedatangan, pergi link. Link kalau yang tak nampak pergi tengok dekat chat, ruangan chat tu ada link kehadiran. Okey, baiklah. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Belum apa-apa dah kasih wangi dah baba semua. Okey, boleh. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi hari apa? Hari Isnin kan?
Okey, jangan nakal-nakal tau. Dengar cakap mak ayah, waktu makan, waktu tengok TV. Waktu mandi, Iman pergi mandi lepas ni. Okey, nanti cikgu akan letakkan dekat WhatsApp soalan ni, tugasan ni cikgu akan bagi cikgu akan tunjukkan. Nanti kamu hanya perlu jawab sahaja soalan. Okey, boleh? Boleh. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ni. Bye-bye. Dah semua. Bye. Assalamualaikum. Salam.